Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, kembali lagi bersama dengan Thermomix Malaysia. Hari ini kita datangkan dengan menu yang mungkin korang akan surprise dengan hasilnya nanti. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Zuraben. Saya adalah Branch Head Thermo Rangers, advisor sejak 2020 lagi sehingga hari ini. Dan saya adalah seorang ibu kepada 7 orang anak. Sebelum ni saya bekerja, saya seorang guru dan sekarang saya fokus sepenuhnya untuk bersama dengan Thermomix saya, dan saya juga telah membantu lebih daripada 4,000 keluarga untuk sama-sama dapat manfaat daripada Thermomix sendiri. Jom kita mulakan hari ini perkongsian saya tentang nasi masak mati laya dengan 2 lagi lauk. Okey, kita mulakan ya. Okey, hari ini kita mulakan dengan menu yang paling atas sekali. Okey, kita ada telur. Okey, dan juga mayonis. Ini anak saya suka. Anak saya suka sangat kalau kita masak telur, letak mayonis, rasa dia lain daripada lain sebab kita tak perlu lagi perasa tambahan yang lain. Okey. Kita gunakan function yang ada pada Thermomix. Kita set masa 30 saat. Okey, korang boleh set 20 hingga 30 saat. Saya lebih suka set 30 saat. Okey. Speed dia 8. Okey. Dah siap. Okay. Kita sediakan tempat. Ini adalah baking paper. Siapa ada Varoma Perfect Fit? Nanti saya share macam mana nak guna baking paper ni dengan cara yang betul. Tak payah pakai sudu mangkuk, tak pukul-pukul-pukul, tak rata-rata, pakai Thermomix sekejap je. Okey. Dan macam mana kita nak guna ni? Ini adalah baking paper. Kalau korang ada Varoma Perfect Fit, ada 2, satu yang ada lubang, satu lagi tak ada lubang macam ni. Okay, untuk buat telur dadar kita hari ni, kita gunakan yang tak ada lubang. Dan cara yang paling senang kalau you nak pastikan dia duduk dekat atas Varoma tray ni, okay, caranya adalah korang perlu gumpal-gumpal je. Okay, lepas tu kita letak dekat atas Varoma tray ni. Saya sukalah guna baking paper yang kita dapat daripada Varoma Perfect Fit tu sebab dia memang ngam-ngam. Okey, dia memang ngam-ngam. So kita hanya perlu tuang sahaja telur kita tadi tu dekat atas ni. Okey. Okey. Dah siap untuk lapisan atas kita. Okey. Untuk bahagian bawah pula kita nak masak nasi. Jadi ini adalah beras yang dah siap basuh. Letak saja daun pandan dekat sini. Gunakan juga trivet. Ini adalah yang dapat juga dalam Varoma Perfect Fit. Okey, kita letak je trivet dekat dalam ni. So dia ngam-ngam. Okey. Lepas tu kita letak beras dan kita letak air. Okey. Korang stay sampai habis. Saya akan kongsikan macam mana kita nak kira jumlah air yang tepat dengan beras yang kita masak. Macam hari ni saya masak 200 gram beras. Okey. So kita dah siapkan bahagian kedua dan juga bahagian yang ketiga. Okey, kita tutup. Oops, lupa. Kita nak letak ni. Okey, ni kita tabur je bawang ni. Kalau tak nak letak pun tak apa. Okey. Kalau ada daun bawang, ada daun sup, pun boleh letak. Daun kucai pun boleh letak. Okey, terpulang kepada anda lah. Okey. Ini omelette favorite anak-anak saya. Okey, ini dah siap. Kita teruskan dengan bahagian bawah. Okey, bowl ni basuh dulu tau. Okey, lepas tu kita letak semua bahan. Ini resepi yang paling mudah. Singgang daging. Kalau orang Pantai Timur,
singgang daging Kelantan, singgang daging cara Terengganu, macam-macam cara singgang. Hari ni saya kongsikan singgang daging satu Malaysia boleh makan. Okey? So, macam mana kita nak masak ni? Okay, senang aja. Kita letak je semua bahan dekat dalam ni. Okey, macam mana kita nak masak ni? Mula-mula kita kena letak blade cover peeler. Okey, kalau anda tak ada tak apa, masih lagi boleh masak. Tapi nak hasil yang lebih cantik, kita pakai blade cover peeler. Okey, saya kongsikan macam mana kita nak letak blade cover peeler ni. Okey, korang cari bahagian blade yang paling tajam, letak di pukul 3. Okey, lepas tu tengok dekat kita punya ni, kita punya blade cover peeler ni kan. Ni kalau bentuk macam ni C kan. Okey, korang pusing jadi C terbalik. Okey, lepas tu letak je macam tu. Senang, dia takkan jatuh. Okey. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan. Okey, daging. Kalau tak ada daging, you all ada tulang, boleh juga guna tulang. Okey, sebab tu kita pakai blade cover peeler. Kita masukkan semua bahan-bahan ni. Senang je masak. Hari ni kita masak tinggal. Okey, letak-letak tinggal. Kita ada lengkuas, kita ada cili kering, kita ada halia, asam keping, cili padi kalau nak pedas. Okey. Lepas tu bawang putih, bawang merah, semualah kita letak. Okey. Cili ni terpulang Kalau korang nak pedas, korang boleh letak banyak, boleh letak je semua. Okey, saya nak letak separuh je. Ni macam pedas gila nanti ni. Okey. Lepas tu kita letak ni ketumbar. Biji ketumbar ni saya dah sangai menggunakan Thermomix. Lepas tu saya blend menggunakan Thermomix juga. Sekejap sangat masa sangai dia. Letak saja. Tak payah nak beli yang dah siap tu kan. Lepas tu kita letak air. Inilah yang paling impress sekali. Bila kita ada Thermomix kan, kita masak 2-3 menu dalam satu masa. Lepas tu kita tinggal kan. Okey. Tu sup daging kita. Lepas tu kita letak nasi dan kita letak telur dekat bahagian atas je kan. Kita set masa 20 minit. Okey. Aroma. Okey. Reverse spoon. Okey. Lepas tu kita boleh tinggal lah. Inilah nikmatnya kita masak menggunakan kaedah multi-layer cooking. Okey. Sementara kita nak tunggu masak tu, saya nak kongsikan lah. Tengok. Saya nak kongsikan tapi tangan ni bergerak. Boleh kemas semua kan. Saya nak kongsikan 4 kaedah macam mana kita masak nasi. Biasanya kalau korang tengok, siapa-siapa lah kan yang pakai Thermomix ni, dia akan masak nasi menggunakan simmering basket kan. Saya tunjuklah contohnya. Ini adalah simmering basket. Beras duduk dekat dalam ni kan. Lepas tu dia akan masukkan dalam bowl dan dia akan masak nasi. Itu kaedah yang pertama. Inilah kaedah yang paling best sekali hasil nasi tu rasa sebab betul-betul menggunakan kaedah kukus. Di mana air dekat dalam bowl, beras duduk kat atas. Jadi bila beras duduk kat atas, air dekat bawah, itu betul-betul nasi kukus. Kalau kita pergi makan dekat kedai, biasanya kedai nasi kukus kan, dia bukan menggunakan kaedah kukus yang macam yang kaedah kukus yang sebenar tau. Dia akan letak, contohlah saya tunjuk dekat sini, dia akan letak beras dekat dalam ni, air pun dalam ni, lepas tu dikukus. Beza tau rasa nasi tu bila dah siap masak nanti. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah beras dia berada dekat dalam mixing bowl ni. Okey, bila kita pakai mixing bowl, kita akan menggunakan mode rice cooker. Ini adalah mode rice cooker. Okey, di mana beras akan berada di dalam mixing bowl, lepas tu air pun duduk kat dalam mixing bowl dan kita akan set rice cooker mode ni. Kemudian nasi akan masak macam dalam rice cooker biasa yang ada dekat rumah kita tu lah. Okey. Okey, yang kaedah ketiga yang tadi korang tengok, okey, di mana kita letak beras dekat dalam bekas, lepas tu kita kukus macam ni. Okey. Kaedah yang keempat pula adalah apa? Kaedah keempat ni saya tunjuk kat sini ya. Kaedah yang keempat.
tolak dulu tepi. Okey. Kaedah yang keempat di mana banyak benda nak share dengan korang ni. Di mana okey. Beras akan berada dekat dalam ni. Betul-betul dalam ni. Kalau tadi beras ada dalam bekas kan? Okey. Ni beras ada dekat dalam varoma bowl ni. Okey. Jadi dia punya syarat yang pertama adalah beras tu kena rendam. Okey. Kena rendam, lepas tu baru kita kukus. Okey, dapat? Ada 4 kaedah cara masak nasi menggunakan Thermomix, iaitu yang pertama, kita masak guna simmering basket. Yang kedua, kita masak menggunakan rice cooker mode. Yang ketiga, beras ada dekat dalam bekas. Okey? Lepas tu air pun dekat dalam bekas. Lepas tu kita steam. Macam kaedah yang saya tunjukkan tadi. Dan yang terakhir, beras duduk dekat dalam bowl ni. Tapi syarat dia apa? Syarat dia kena rendam dulu beras baru kita kukus. Okey? Boleh muat sampai 1 kilogram. Okey? Itu tips yang pertama, 4 kaedah masak nasi. Okey, alang-alang lah saya dah masak menggunakan kaedah multi layer cooker. Saya pun dah tunjuk varoma ni semua ni kan. Okey. Saya ada satu lagi nak kongsikan dengan anda, iaitu set Varoma Perfect Fit. Anda pernah tengok macam mana Varoma Perfect Fit? Saya tunjukkan dekat anda. Semua saya nak tunjuk, okey? Okey, ini adalah Varoma Perfect Fit, di mana kalau anda beli dan dapat hosting gift ni ataupun dapat free gift yang ni, okey, kita ada macam-macam tau dekat dalam ni. Okey, salah satunya adalah kita ada trivet yang kita guna lapik dekat dalam lapik nasi tadi tu. Okey. Kalau yang dekat sini, okey, contohnya macam ni. Tapi trivet yang kita guna tadi tu, yang ni dapat yang ni, dia lagi cantik. Okey. Lagi cantik lah, lagi macam kukuh lah kan. Ni kalau kita beli kat kedai rupa dia lain sikit lah. Okey. Yang kedua akan dapat ni. Akan dapat ni. Ini adalah baking paper. You all akan dapat 2 set. Satu ada lubang, satu tak ada lubang. Okey. Lepas tu korang akan dapat ini. Okey, ada mold yang 4 segi dan juga bulat. Ini memang best tau. Sebab dia memang ngam-ngam. Nampak tak? Okey, dia memang ngam-ngam. Ini boleh buat seri muka, boleh buat telur dadah, boleh buat muffin. Ngam-ngam je. Dapat 12 biji sekali jalan. Okey, siapa yang ada kena guna tau. Rugi sangat tak guna. Okey, dan lagi satu kita akan dapat Varoma steaming tray. Yang ni kalau kita masak multi layer juga. Okey, kita masak apa? Kita masak ikan steam, kita masak ayam, kita masak sayur, semua kita steam. Kita boleh juga menggunakan Varoma tray tu. Macam best tak? Best. Siapa yang ada sangat rugi kalau tak guna. Okey. Saya dah kongsikan alat-alat yang sesuai untuk menggunakan kaedah multi layer cooking. Okey. Saya nak kongsikan pula, okey, apa lagi menu yang sesuai kita masak menggunakan kaedah multi layer ni. Okey. Tadi saya tunjuk kita buat singgang daging ataupun singgang tulang. Okey, bahagian tengah ni kita masak nasi, bahagian atas kita buat telur dadah. Okey, selain daripada ni, kita juga boleh masak nasi dekat bawah ni. Okey, kita guna apa? Kita guna simmering basket. Lepas tu dekat dalam Varoma tray dekat atas ni kita boleh letak ikan. Okey, ikan macam-macam jenis kan. Ikan siakap nak masak rasa tom yum ke, nak masak masam manis ke, terpulang lah kepada korang kan. Lepas tu bahagian tengah ni boleh kukus jagung. Okey, 20 ke 30 minit siap 3 hidangan. Best tak? Best lah. So korang kena cuba. Okey. Contoh seterusnya adalah ini yang saya selalu masak lah. Okey, bawah ni kita boleh buat tom yum, atas ni boleh kukus ikan dan bahagian tengah tu boleh nak kukus apa-apa sayur lah. Okey, jalan serentak juga. Contoh lain lagi, kita ada nasi ayam, kita ada nasi kerabu, kita ada nasi dagang. Semua boleh gunakan kaedah multi layer. Tapi dia ada trik lah. Macam mana tu? Kena try dulu baru tahu. Okey? Okey. Saya dah kongsikan
masak nasi. Saya dah kongsikan peralatan yang diperlukan untuk multi layer cooking. Saya dah kongsikan juga contoh-contoh menu yang kita boleh masak menggunakan kaedah multi layer. Okey. Selain daripada tu, saya nak share lagi satu, iaitu penggunaan ni. Okey. Ini adalah baking paper yang datang sekali dengan Varoma Perfect Fit. Okey. Cara nak guna dia sangat best. Yang ni kita boleh pakai, kita boleh buat recycle banyak kali tau. Boleh pakai banyak kali. Kita dah guna macam ni kan, dah guna. Bila kita keluarkan telur nanti dia akan bersih je. Okey, lepas tu kita just basuh dan boleh recycle sampai you rasa macam dah tak terasa macam okey tak nak pakai dah. Dia tak melekat. Saya suka sangat kertas ni. Selain daripada kita buat kukus telur, yang lubang-lubang tu kita boleh buat kukus pau, kukus roti, macam-macam kuih-kuih Melayu yang you all nak kukus kan. Boleh guna juga. Okay? Nak kukus ikan, nak kukus daging, nak kukus ayam, boleh menggunakan kertas ni. Syarat dia adalah korang kena basahkan. Okay? Korang hanya perlu gumpal ataupun buka je lalu dekat pipe air, lalukan air, lepas tu gumpal dan letak atas Varoma tray ni. Ni memang untuk Varoma tray tau, bukan untuk Varoma bowl, dia tak muat. Kalau you nak guna untuk Varoma bowl boleh, tapi kena potonglah sikit. Nanti dia terlalu menutup ruang dia. Okey? Okey, dekat belakang ni dia ada tips. Okey, siapa yang ada tapi dia tak faham, okey boleh tengok dekat belakang ni ada tips dia. Okey, macam mana nak guna baking paper ni. Boleh guna cara basah atau cara kering. Okey, so settle yang ni. Okey, seterusnya saya nak share, banyak nak kongsi ni. Okey, saya nak kongsikan kaedah multi layer ni sangat sesuai untuk anda yang sibuk. Mak-mak yang sibuk, keluar gelap, balik gelap kan. Anak ramai macam saya. So ini adalah penyelamat kita. Okay, saya bagi contohlah situasi. Hujung minggu prep bahan. Okay, hujung minggu kita prep bahan. Prep bahan maksudnya beli ayam, beli daging, beli ikan. Okay, belilah sayur-sayur tu semua. Lepas tu korang letak dalam bekas, simpan dalam bekas ataupun plastik ikut portion keperluan anda lah. Katalah macam saya 9 orang satu rumah. So ayam saya memang pack 10 ketul. Okey, 10 ketul. 10 ketul, 10 ketul, 10 ketul. Lepas tu bila kita nak masak sekali jalan saja. Ambil dan terus boleh masak. Ada orang dia tak biasa kan menggunakan kaedah tu, dia biasa beli sekor, lepas tu ambil yang nak guna simpan balik. Itu tak bagus tau. So better lepas ni boleh praktis menggunakan kaedah yang saya kongsikan tadi. Lepas tu korang akan rasa nikmatnya. Tambah-tambah lagi menggunakan Thermomix. Kan, boleh masak gulai ayam dekat bawah, lepas tu atas tu kita nak kukus bendi, nak kukus carrot, nak kukus brokoli, nak kukus sayur-sayur. Mesti pelik kan? Sayur pun nak kukus, sayur pun nak kukus. Bila ada Thermomix, saya dulu memang kita goreng je lah sayur kan. Tapi bila ada Thermomix ni, sayur kita kukus, dia rasa lebih sedap dan dia rasa yang sebenar sayur tu. Contoh bendi kan. Kalau you masak nasi kat bawah, ikan, lepas tu ataupun ayam korang kukus dekat dalam Varoma bowl, dekat bahagian atas ni korang boleh terus kukus bendi. Boleh letak 9 minit terakhir. Macam ni, kita masak telur ni, kita masak 20 minit kan. Actually kalau kita masak direct, 12 minit pun dah siap. Tapi sebab kita masak 3 layer ni, 20 minit barulah masak. Mesti pening. Macam mana kita nak tentukan jumlah masa yang diperlukan untuk setiap masakan? Okey, saya kongsikan sedikit apa yang saya dah praktis. Okey, kalau kita masak nasi, kita perlukan 18 minit untuk masak nasi dalam ni. Betul tak? Okey, kalau kita masak ikan dekat bahagian atas ni, kita masak ikan saja, dia perlukan 12 ke 15 minit. Tapi bila digabung jadi dua, dia akan jadi 20 ke 25 minit. So dia bergantung kepada ketebalan ikan tu. Makin tebal ikan tu, makin lama kena masak. Okay, setakat ni yang standard size, kalau pergi pasar size panjang Varoma tray ni, 20 minit dah cukup dah masak nasi dengan ikan sekali jalan. Okay, itu ikan. Kalau ayam, boleh masak sampai 20 ke 30 minit. 20 minit dia
dah masak kalau dia tak banyak. Tapi kalau macam terlalu banyak kita masak, cara yang nak paling cepat masak adalah dekat bahagian sendi ayam tu, korang patahkan. Okey, patahkan, lepas tu baru susun dekat atas ni. Jadi ayam tu lebih cepat masak. Dia tak sampailah 40 minit. 30 minit tu dah ngam dah. Okey, contohnya kalau kita masak nasi ayam. Kita letak nasi dekat bawah, kita letak ayam dekat atas. 25 minit ayam tu dah cantik dah. Dah cantik dah masak. Kecuali kalau ayam besar lah, ayam yang 2 kilo gemuk tu kan. Yang tu memang lama lah kan nak masak. Okey, saya dah kongsikan cara masak nasi, saya dah kongsikan menu, okey. Saya dah kongsikan juga aksesori-aksesori ni. Okey. Last sekali saya nak share. Sangai. Sebab kebetulan dalam resepi ni ada bahan yang perlu disangai, iaitu ketumbar. Ketumbar tadi tu saya sangai dulu 10 minit. Okey, menggunakan Thermomix. Okey. Jadi lepas sangai baru kita blend. Baru kita haluskan dia. Okey, ada satu lagi. Tadi saya ada menggunakan biji ketumbar kan. So saya nak kongsikan macam mana cara nak sangai. Okey, kita letak je bahan sangai kita tu. Contohnya kita ada ketumbar, kita ada kulit kayu manis ke semua-semua tu. Letak je dalam bowl. Lepas tu kita set 10 minit suhu 120 sahaja. Okey, speed 1. Dan kita jangan gunakan measuring cup. Biar dia terbuka. Barulah dia punya hasil sangai tu cantik, dia tak lembab. Kalau kita tutup, dia akan lembab kan. Okey. Contoh-contoh rempah kan. Macam tadi kita blend ketumbar je. Rempah boleh buat rempah kari, rempah nasi Arab, rempah nasi dagang, rempah kurma, macam-macam rempah menggunakan Thermomix saja. Macam impress kan. Saya pun masa mula-mula dapat Thermomix dulu, boleh buat rempah benda ni. Boleh buat rempah. Okey. Jadi lepas ni tak payahlah pergi beli rempah-rempah dekat luar sana, kita buat saja sendiri. Kan? Thermomix dah ada, takkan nak biar macam tu je kan? Okey? So, dah nak siap dah kita punya ni. Menu seterusnya. Okey. Siap. Okey, ini step seterusnya. Okey. Kita nak letak garam. Okey. Masa ni baru letak garam. Lepas tu kita turunkan telur. Telur kita. Okey. Dan kita teruskan masak nasi. Okay, set lagi 20 minit. Okey, 20 minit masa yang diperlukan untuk masak daging tu lebih lembut lah kan. Okey. So ini telur kita. Dah siap dah telur dadar kita. Telur dadar versi sehat. Kan? Okey. Mayonis pun buat sendiri. So memang sehat lah telur kita hari ni. Okey. Actually saya dah buat satu set lagi singgang daging yang lagi satu set. So banyak lah hari ni kan. So saya akan tunjukkan korang sekali dengan nasi nanti tau. Okey, ini set yang dah siap. Kita stop dulu yang ni lah. Okey. Wow, hasilnya akan jadi macam ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi. Okey. Nasi, telur. Okey. Tak nampak pula. Okey, kita letak sini. Okey, nasi, telur dan sup. Okey. So, jom kita masukkan dalam bekas untuk hidang. Okey. Nampak sup kita? Wow. Ini singgang daging. Kalau Kelantan, dia akan letak nisang. Ataupun you boleh tambah gula Melaka. Okey. Tapi dalam resipi kali ni, saya tak letak. Bau pun dah mengancam, okey. Dapatlah satu bowl. Okey. Dapat satu bowl. Okey, next. Kita letak nasi. Masukkan dalam bowl, dalam bekas. Okey. Panas sikit tak? Okey, panas sikit. Okey, ini nasi kita. Okey.
Nampak tak dia berdiri? Maksudnya air cukup. Okey, saya lupa nak share dengan korang nisbah air dan juga beras. Okey, yang ini kalau kita masak menggunakan kaedah ini di mana beras dan juga air duduk dalam satu bekas, 1 nisbah 2. Maksudnya beras 1, air 2. Okey, beras 1, air 2. Kalau dalam mixing bowl pula, beras dalam mixing bowl maksudnya kita menggunakan mode rice cooker, 1 darab 2. Kalau beras 1, air dia 2, darab dia dengan 2. Okey. Okey, mari kita masukkan nasi kita dalam bekas. Okey. Nasi kita dah masak tau. Dah masak. Dapat dah 1 mangkuk penuh. Ini 200 gram saja. Okey. Kalau pakai bekas yang besar lagi, boleh muat banyak lagi. Okey. Last, kita keluarkan telur pula. Okey, nasi. Kena lap juga air wap yang keluar daripada varoma tadi tu kan. Okey, so ni telur dadah kita. Keluarkan ni. Kalau nak keluarkan kertas ni pun boleh. Okey. Tak nak keluarkan kertas ni pun boleh. Dia tak melekat. Okey. Kalau saya tunjuk kat sini. Okey, dia tidak melekat Okey, tak melekat. So you all boleh tarik je macam tu. Kalau buat tadi panas kita keluarkan daripada bekas ni, dia lagi mudah. Okey, itu tips juga. Kalau dah sejuk, dia macam susah sikit lah. Kalau panas, senang je. Kita tonggengkan dia terus turun je. Okey, ni boleh tarik. Okey. Ni kertas ni boleh pakai semula. Okay? Kalau tak nak pakai semula, bolehlah buang. Okey. Dah. Siap. Nasi, telur dadah dan juga singgang daging. So saya harap dengan perkongsian yang saya dah cerita tadi, macam-macam kita cerita pasal nasi, kita cerita pasal peralatan yang diperlukan untuk menggunakan kaedah multi-layer cooking. Kita cerita macam mana nak sangai kan. Kita cerita pasal apa lagi? Pasal tips-tips untuk menu multi-layer, betul tak? Jadi saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada anda yang dah ada Thermomix. Yang tak ada Thermomix tu cepat-cepatlah grab Thermomix ya. Sebab tengoklah mudahnya kita letak-letak, tinggalnya. Saya pun tadi sambil bebel-bebel je kan. Okey. Itu saja perkongsian daripada saya, Zuraben. Okey, saya harap anda cuba kali ini dan bagi feedback nanti tahu sedap ke tak. Okey. Assalamualaikum.